Sebelum kita mula, video ini sesuai untuk dijadikan bahan mengajar cikgu-cikgu atau rujukan kawan-kawan untuk subjek matematik tahun 6, bab 5, tajuk wang. Mesti kita pernah ada pengalaman keluar membeli barang. Ada yang pernah keluar makan di luar, membeli belah dengan ibu bapa, ahli keluarga atau dengan kawan-kawan. Tapi, sejauh mana kita betul-betul tahu dan faham tentang setiap terma kewangan yang terlibat apabila kita atau ahli keluarga kita buat pembelian? Apa kata kita sama-sama membeli belah dan perhatikan dengan jelas transaksi atau aktiviti kewangan yang berlaku? Tahu tak, harga ada dua jenis, harga kos dan harga jual. Apa bezanya? Harga jual ni ambil kira harga kos tambah pula dengan kadar keuntungan yang penjual nak terima. Harga kos ialah jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh penjual untuk menghasilkan barang yang nak dijual. Macam berus gigi ni, nak hasilkan sebatang berus gigi, mungkin kosnya 50 sen. Tambah dengan kadar untung, harga jualan jadi RM2 10 sen. Berus gigi tadi, penjual belanjakan 50 sen dan jual pada harga RM2 10 sen. Untung ke rugi? Penjual terima semula RM1.60 sen berbanding 50 sen yang mula-mula dibelanjakan. Ini namanya untung. Kalau rugi pula macam mana? Bayangkan, harga kos berus gigi tadi RM2.50 sen, tapi dijual pada harga RM2. Aduh, harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Rugi. Apa pula diskaun ni? Diskaun ialah potongan harga yang diberi kepada pembeli apabila bayaran dibuat. Contohnya, diskaun RM2 bila kita beli susu kotak. Satu susu kotak RM5, dua kotak RM10. Dengan diskaun RM10 tolak RM2, kita cuma perlu bayar RM8. Jimat! Ada satu lagi cara iaitu rebat. Rebat ni apa pula? Rebat ni pengurangan harga jual juga, tetapi cuma berlaku selepas pembayaran dibuat. Contohnya, rebat RM5 apabila beli barangan RM100. Apabila RM100 sudah dibayar, penjual akan pulangkan RM5 kepada kita. Ada satu cara untuk membeli, iaitu dengan kredit atau berhutang. Dalam erti kata lain, ambil dulu, bayar kemudian. Pembeli yang membeli dengan hutang biasanya dikenakan kadar faedah kerana penjual tidak terima pembayaran mengikut harga jual yang ditetapkan. Ringkasnya, kalau harga jual RM3,000, kemudian membeli secara berhutang dan dikenakan faedah RM300, jadi harga keseluruhan sebenarnya adalah RM3,300. Apa yang kita selalu dapat bila kita buat pembayaran untuk sesuatu pembelian barang, makanan atau penggunaan perkhidmatan seperti kereta api. Sekarang kita dah kenyang, kita pun nak bayar. Mesti kita nak tahu berapa yang perlu kita bayar, kan? Apabila kita sudah buat bayaran, kita akan terima dokumen yang dipanggil bil. Bil mengandungi maklumat item belian, harga, jumlah wang bayaran diterima dan baki yang dipulangkan. Maksudnya, transaksi jual beli kita sudah lengkap. Cukai apa pula ni? Di invoice dan bil akan tertera peratusan cukai yang dinamakan cukai perkhidmatan. Kita pergi makanan tadi. Makanan dan minuman dihidang dan kita dilayan oleh pelayan restoran tadi. Kenalah bayar cukai atas perkhidmatan yang diterima. Sekarang kita dah beli barang, makan pun dah kenyang. Bolehlah kita fikir sama ada perbelanjaan yang kita buat itu ialah aset atau liability. Apa pula tu? Nak mudah faham, jika belian kita mendatangkan untung atau manfaat kewangan kepada kita sebagai pembeli pada masa akan datang, itulah aset. Liability pula ialah kewajipan kewangan yang perlu ditanggung. Jadi, bila kita tahu semua terma-terma aktiviti jual beli ni, barulah kita boleh buat keputusan dengan lebih bertanggungjawab dan bijak. Cuba kawan-kawan perhatikan bila keluar lepas ni. Ada tak jumpa terma-terma yang kami kongsikan tadi?